Okey. Sekejap. Okey. Ni OBS Okey, OBS. Okey, kalau nampak kan, kalau saya rasa tuan-tuan punya OBS setup dia, ni bahagian scenes preview yang ni bahagian tengah ni adalah scene preview. Lepas tu kita ada scene, ada source, ada lower third ni saya tengok tutup. Okey, scene, source, audio mixer dengan scene transition. Lepas tu ada control, betul 1 2 3 4 5 6. Okey, saya rasa samalah. Okey. Sebenarnya kita boleh buka kita punya preview dan program layout kita punya tu. So kalau nak tengok bahagian control ni, okey, bahagian control ni, tekan bahagian studio mode, tekan dia akan keluar dua. Okey. Ada preview, ada program. Kalau jadi tekan satu. Dekat mana control tadi Azhar? Ni kat jap. Nampak ni. Ada control. Ada studio mode. Okey. Saya dah dapat nak install PC ni, request admin username dan password. Alamak, kena tanya Unit ICT ni. Laptop. Dah tanya tapi dia orang belum jawab lagi. Siapa yang belum install tadi dah tanya tapi tunggu technician jawab mah. Okey. Boleh. Saya lupa lah nak ingatkan kan Cik Azrin, mungkin so technician benarkan penggunaan OBS ni kan. Nanti mungkin Tuan KJ ataupun Tuan Kak KP boleh tanyakan ni lah. Boleh tak install OBS kat PC bicara ni? Rasanya tak ada masalah sebab ada yang boleh install sendiri. Cuma yang perlu username ni mungkin. Dia tak bagi administrator punya right ke PC masing-masing? Macam saya boleh. Ada yang boleh, ada yang tak Tuan Najib. Ada yang masuk by domain Dia kalau tu biasa dia tak buat password tu, administrator je. Type administrator masuk. Mungkin kena minta dia tolong siapa yang ada kat sini, mungkin Joe ke, boleh bantu ke. Si nampak blur. Kenapa kali ni Kali ni tak nampak kat mana. Saya screen share tau. Mana nak tarik gambar scene tu Azhar? Kejap lagi saya tunjuk. Belum Belum lagi. Okey. Okay. Sekarang ni fokus pada screen ni screen sharing saja. Okey. So kat screen sharing tu kan, kat bahagian studio mode tu, bila kita ke studio mode tu, dia akan pecah dua. Satu preview, satu program So ni preview dan program. So kalau tekan studio mode sekali lagi, dia akan keluar satulah preview. So kita tak nampak apa benda yang nak buat sebelum tu. So sebab tu saya recommend tuan-tuan gunakan studio mode Bila studio mode dia akan pecah dua lah, preview dengan program. Sebenarnya apa yang benda yang kita nak hantar ke program adalah kat sini lah, ni bahagian preview ni. Sebagai contoh, contoh Okey, sebagai contoh saya tengok saya hantar contohlah yang ni ni kan. So ni sebelum, bila saya tukar dia akan ganti. Boleh nampak Okey. Hampir juga banyaknya saya punya scene banyak. Nanti saya cerita kenapa kita ada kena banyak scene. Okey. Kadang-kadang ada buat satu scene ni pun tak apa, tak masalah kan. Saya yang gatal nak buat ala-ala macam TV kononnya lah. Okey, so sekarang ni settle bahagian studio mode so kita boleh buka dan tutup. Okey, sekarang ni saya nak fokus pada bahagian scene. So saya buka magnifier lah untuk zoom. Okey, nampak okay, ni nampak ada starting, top scenes, bahagian scene ni. Okey, bahagian scene ni kalau nak buat baru, okey, tekan tambah. Sekejap
Okey. Nampak? Okey. Tekan tambah. Tekan tambah. Okey. Ni contoh kita andaikan kita buat scene yang pertama. Okey, babak pertama. So boleh tulis itu babak 1. Babak 1. Tekan okey. Babak 1. So bila tekan kan, bila tekan babak 1 dia akan keluarlah kat sini. Babak 1. Jadi tak? Kalau jadi tekan 1 siapa yang dah jadi tekan 1 je. So saya tahu lah jadi. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, ramai yang dapat babak 1. Okey. Siapa yang tak jadi nanti beritahu siapa tak jadi buka mic pertama. Kalau saya tak baca dalam in-call message tu nanti saya buka mic nanti tanya je lah terus. Okey. Lepas kita dah buat babak 1, okey, kita nampak tak bahagian source ni bahagian source. Okey, source ni kita nak first kali yang kita nak buat adalah kita nak add kita punya audio tu, suara kita tu. Tuan-tuan, kita nak add kita punya audio dulu. So bila tekan bila tekan tambah, bila tekan tambah, situ ada macam-macam tool yang kita boleh gunakan tool kita ada audio input capture, audio output capture, sampailah bahagian window capture dan group kat bawah tu lah. Sekarang ni sebabkan adalah mikrofon, tolong bagi tahu saya kalau kat bahagian audio mixer tu dah ada siap lah. Desktop audio dengan mix aux. Siapa yang dah ada siap? Desktop audio dengan mix auxiliary. Kalau ada tekan nombor 2. Saya dah ada dah. Okey, dah ada. Okey, 1 kat buy. Kat audio auxiliary yang ni, kat buy tengah ni. Yang tengah ni. Yang tengah berjalan ni. Oh, yang tu ada, Oh, itu namanya. Susahlah tengok dua-dua ni. Aduh, tak apa. Okey, audio mixer. Okay, so sebab kadang-kadang kan ada Windows kan yang dia tak capture tau. Dia tak capture kita punya desktop audio dengan kita punya Mac Auxiliary secara automatik. Sepatutnya kalau kita install dia akan terus detect terus kan kita punya audio dan Mac Auxiliary. Okay, desktop audio je ada. Mungkin sebab Kak Zaza tak pasang ni kot, earphone kot. Cuba pasang. Cuba pasang. Okay. So kalau siapa yang tak ada, contohlah ataupun nak beli ataupun nak tambah, nak tambah mic. Okey, nak tambah mic. So bila nak tambah mic, contohlah kita beli mic baru contohlah beli mikrofon yang condenser mic kan. Dah beli kan, nak tambah. So tekan tambah, pilih audio input capture. Okey, audio input capture. So kat sini kan, dia akan minta tau nama audio input capture yang kita nak namakan. Okey, biasa kan amalan saya letakkan nama brand. So kita tahulah apa mic kita. Okey, ataupun kalau tak just nak letak mic nombor 2 boleh kan, mic 2. So kita tahulah mic 2 dia adalah mic lain. Okey, kalau siapa tambah siapa yang tambah mic baru, so boleh tekan situlah mic 2. So mic 2 tekan OK. Pastikan bahagian bawah ni make source visible ni tekan jangan tak tekan. Okay, tekan OK. So dia akan keluar sini. Dia akan tanya apa device yang kita nak gunakan. Okay, so cari device kita. Cari device kita. Contohlah saya pakai mikrofon ni kan. Okay, so saya punya mikrofon ni mikrofon 3 USB audio device. Okay, yang ni letakkan use device timestamp. Okay, use device timestamp ni kita klik, lepas tu tekan OK saja. Okay, dah itu je. Azhar minta maaf, akak macam tertinggal ni. Boleh yang balik tadi Azhar, macam mana nak tekan tambah mikrofon. Okay, tambah dah. Lepas tu dah namakan mikrofon kan? Oh, namakan mikrofon mic 1 boleh, mic 1 boleh, tak salah. Okay, ajak. Okay, lepas tu yang ni pastikan make source visible. Oh, okay. Tik lepas tu tekan OK. So OK nanti dia akan minta ni tau. Okay, so kena pasti apa device yang kita gunakan. Oh, Logitech. Okay. Lepas tu use device timestamp ni tik je. Lepas tu tekan OK. Okay. Ni kalau case mic kita tambah mic baru ataupun mic kita tak detect dalam kita punya OBS. Contoh.
Okey. Okey, contohlah kan. Contohlah saya ambil satu lagi kan. Saya tambah kan. Saya tambah mic lagi kan. Tambah mic lagi. Okey. Contoh kan, ni contoh. Okey, saya ada 2 mic. Saya nak guna satu je mic. Contoh saya nak guna satu je mic. So apa yang saya buat? Mana mikrofon yang saya nak guna, saya buka mata dia. Yang tak nak guna tutup. Nampak ada mata ni. Yang tak nak guna kita tutup, yang mana kita guna kita buka. Itu je. Boleh faham Okey, kalau boleh faham tekan nombor 1. Satu. Otai tak apa. Otai memang sekejap je buat. Okey. So selesai bahagian audio. Okey, sekarang ni saya nak beralih kepada audio mixer ni. Okey, bila tuan-tuan puan tengok kan, siapa yang mikrofon dia, yang mikrofon ni memang auto detect, auto detect dia akan keluar sini tau. Okey, mikrofon auxiliary ni dia akan wave dia akan berjalan hijau, oranye dan merah. Nampak Ataupun contoh saya diam, cuba seorang cakap. Testing 1 2 3. Okey. Bila Kak Aisyah cakap, tengok bahagian desktop audio tu dia akan bergerak. Okey, Kak Aisyah cakap lagi, Kak Aisyah. Testing 1 2 3. Okey. So kat bahagian desktop audio tu sebenarnya dia akan capture apa saja audio yang datang pada PC kita. Contoh sekarang ni kita ambil daripada Google Meet. So suara Kak Aisyah daripada Google Meet tu akan capture dalam OBS menggunakan desktop audio. Boleh faham konsep dia? Dan saya mikrofon mic auxiliary. Saya cakap ni menggunakan input. Okey, mic saya input. Desktop audio saya adalah speaker saya. Okey, boleh faham konsep ni Okey, desktop audio adalah kita punya output, iaitu kita punya speaker. Mikrofon ataupun auxiliary itu adalah kita punya mic. Okey. Sekarang ni nampak tak kita punya mikrofon tu bila kita cakap, cuba cakap sendiri Dia cakap dia akan nampak dia akan nampak warna hijau, oranye dan merah. Okey, sebenarnya bila kita cakap talking kita indicator kita ataupun wave kita adalah berada warna oranye tu. Warna oranye. Tuan-tuan nampak warna oranye. Okey, oranye tu adalah kita punya talking wave untuk kita punya mic kita. Okey, perasan tak ada warna merah? Okey, warna merah tu adalah zon yang sangat-sangat bahaya. Yang mana orang kata tu adalah dead zone ataupun orang kata tu adalah bunyi kebingitan yang tinggi pada kita punya mikrofon. Okey. Contoh, ni saya cakap saya punya ni macam ni so saya punya audio tu tak kuat sangat, mikrofon saya okey. Kalau saya dekat dengan mic, test 1 2 3, saya boleh capai sebenarnya ke merah. Dia bergantung pada jarak ataupun sensitivity mikrofon. Okey, cuba test sendiri, mikrofon sendiri. Okey, test 1 2 3, sampai tak merah? Siapa yang sampai merah? Kalau sampai merah, tekan nombor 2. Siapa setakat warna oranye saja, tekan nombor 1. Okey, merah 2, oranye 1. Test. Test. Okey tak? Oranye. Tak. Ada hijau, ada bila agak gelap tiba-tiba jadi merah pula. Betul. Bila gelap jadi merah lah Azhar. Tak apa, kita tak buat filter lagi. Saya 3 sebab microphone problem. Tumpang kawan sebelah. Oh, lupa kawan sebelah tak boleh buka OBS kena tumpang kawan lain. Kena tumpang Medetan lah. Okey. Medetan tak ada, lupa. Siapa-siapa lah ada kat dalam. Okey. Tak boleh lah. Okey, tak apa. Okey, so mikrofon tu nampak So indikator kita, mikrofon kita adalah pada warna oranye warna oranye. So warna oranye tu adalah kita punya mikrofon tu kena mikrofon maksudnya dalam tahap yang baik warna oranye. Tapi kalau sampai ke merah, maksudnya sebenarnya kita punya suara terlalu kuat sebab kita kena faham mikrofon kita sensitif. Bila kita makin dekat dengan mikrofon ataupun kita cakap kuat, so apa yang berlaku, orang akan rasa bingit. Tu apa? Kau kena kurangkan gerak baik sebab kebingitan. Okey, Kak Aisyah kata Kak Bai. Tu Kak Aisyah kata apa tu? Okay. Apa tak nampak chat ni sebab kecil. Okey, tak apa. Dia kata kau kena kurangkan gelak bai sebab kebingitan.
Okay. So macam mana kita nak tapis kita punya noise dalam kita punya mikrofon macam mana kita nak noise ni rahsia sebab orang kadang-kadang tak tahu, tapi tak tahulah Kak Aisyah tahu ke tak kan. Okay, sebenarnya kita boleh filter kita punya mic. So macam mana kita nak filter kita punya mic? So nampak tak kat bahagian tepi ni ada gear tau. Ada gear. Speaker gear. Speaker gear. Okay, ni slider ni boleh kita kurangkan. Kita boleh ikut tahap. Okay, ni kuat, ni slow, ni tak dengar langsung lah. Okay, this one macam mana kita nak monitor kita punya mikrofon. So kita tengoklah ni pakai ni slider. Nak kurangkan apa benda kan. Tak perlu pakai audio kat tepi ni kan. Bawah ni tak payah. Okay, bahagian gear ni, tekan bahagian gear. Okay, nampak tak ada filters. Okay, bahagian gear tu ada filters. Okay, tekan kat bahagian mic auxiliary tu, sebelah speaker tu ada gambar gear. Gambar gear tu tekan filter. Okay, kalau dapat tekan filter tu. Okay, so siapa yang sampai sini tekan nombor 1. Okay, kalau tengok bahagian saya kan, bila saya tekan filter tu, dia akan keluar audio filter tau. Okay, audio filter saya tu, okay, saya rasa tuan-tuan puan kosong kan. Kosong lagi. Betul, okay, kosong lagi. So ni adalah filter yang saya buat menjadikan saya punya mikrofon ni sedap didengar lah. Sebab sebenarnya mikrofon saya ni sensitif. Sebenarnya dia ada bising tau. Dia capture segala apa bunyi yang ada dekat sekitaran saya. So saya terpaksa kawal dia menggunakan OBS. Okay, so kat mana saya kawal dia, saya gunakan audio filters. Okay, ada 5 filters yang saya gunakan bahagian audio. Patut suara lembut. Nak tukar suara jadi suara robot pun saya boleh buat Kak Aisyah. Tapi nanti petang nanti saya buat. Okay, nanti kan confuse lah suara Azhar ke suara robot. Okay, bahagian audio filter tu kita ada 5. So sekarang ni kita pilih yang pertama itu adalah noise suppression. Kita tekan tambah, cari noise suppression. Okay, yang pertama noise suppression. Okay, so kalau dah pilih noise suppression, so dia akan keluar macam ni tau. Method dia RN noise dengan speak. Okay, RN noise dengan speak. So saya biasa guna RN noise je. Good quality, more CPU usage. Okay, so biarkan saja pada RN noise. Okay, next. Okay, method yang pertama noise suppression. Okay, apa maksud noise suppression? Maksudnya dia buat cancellation pada kita punya surrounding audio yang ada. Contohnya saya buang audio kipas saya buang audio aircon saya kan, TV pun tengah buka, contohlah. Okay, so dia boleh reduce kat situ lah noise suppression. Okay, next. Yang kedua, noise gate. Tekan sama juga tempat je, tekan noise gate. Okay, noise gate ni tuan-tuan dan puan, noise gate ni adalah macam mana. Okay, noise ni dia ada pembuka dan penutup dia kan. Nak masuk ke dalam satu ruang tu, dia ada buka dan dia ada tutup. Noise gate, pintu buka, pintu tutup. So kita boleh control dia punya noise tu melalui noise gate. Okay, kalau kita tengok dia punya setup, dia ada close threshold, open threshold, attack time, hold time dan release time. Okay, yang tu by default dia akan bagi nilai negatif 32, negatif 26, 25, 200 dan 150 milisecond. Okay, so biarkan sahaja. Okay, noise gate tu dia punya setting biarkan saja. Okay, kalau dah tekan 1 untuk noise gate. Okay, good. Okay dah Okay, next. Pergi nombor 3, compressor. Tambah compressor. Okay, this one compressor tujuan dia adalah kita nak compress, mampatkan kita punya audio supaya apa benda filter yang kita buat kat atas tu kan, dia akan solidkan. Dia akan solidkan kita punya audio. So kat situ kita akan nampak ada ratio, threshold, attack, release, output gain dan side chain ataupun ducking source. Okay, yang tu biarkan saja by default, cuma tengok bahagian output gain saja. Okay, output gain. Okay, kat bahagian output gain ni by default dia akan bagi 0 dB 0 dB. Yes, okay. Sebenarnya bila kita compresskan kita punya audio kita jadi kecil tau. Audio kita kecil. Output kita jadi kecil. So suara kita akan jadi perlahan.
So bila jadi perlahan, jadi kita nak naikkan kita punya gain kita punya suara kita, so kita kena upkan kita punya output gain. Okay, output gain dicadangkan tuan-tuan boleh naik 10 hingga 20 saja. Lebih daripada tu nanti nyaring. Terlalu kuat, bingit pula. Mungkin ada benda-benda lain yang akan keluar lepas tu kan. Kebingitan ke ataupun ada noise yang akan datang hadir lepas tu kan. So saya cadangkan saya buat 10 je. Saya punya setup 10. 10 dB. Ni yang saya ubah. 10 dB. Output gain 10 dB. Okay. So ikutlah nak buat 10 ke 20, kalau tak puas hati kan output kita macam tak dengar kan. So buatlah naikkan 20. Di antara 10 ataupun 20 je. Boleh angka tengah-tengah tu ikutlah 10 20. Okay, next. Okay, lepas compressor, limiter. Okay, tambah limiter, okay, dia akan keluar threshold dan release. So biarkan saja by default nilai negatif 6 dengan 60. Okay. Okay, dah selesai tambah limiter. Last kali, okay, invert polarity. Invert polarity. Okay, invert polarity ni dia tak ada properties available tau. Okay, tapi hasil daripada carian ataupun pertanyaan pada CV4 OBS kan. Okay, sebenarnya invert polarity ni sebenarnya dia compile keempat-empat ni. 1, 2, 3, 4 dikompilekan, dijadikan satu audio. Okay, so kalau dah dapat 1, 2, 3, 4, 5, so tekan close. Okay, dah. Okay, siapa yang dah siap tekan nombor 1. 1. Okay, senang cerita kalau dah siap je tekan 1 je. So saya tahulah siapa yang dapat, siapa yang tak dapat. Okay, kalau tak dapat tekan nombor 2. Okay, so benda yang kita dah set up tadi, mikrofon yang kita dah set up tadi, macam mana kita nak monitor kita punya audio, nak dengar audio kita sedap ke tak sedap. Okay, audio kita sedap ke tak sedap kan. Macam mana kita nak dengar. Okay, sama juga kat bahagian gear tu. Okay, tadi filter kan. Kat bahagian bawah tu kita ada advanced audio properties. Advanced audio properties. So tekan. Okay, kat advanced audio properties, okay, macam saya ada background music, saya ada desktop audio, saya ada mic auxiliary dengan split vcam. Okay, so ni adalah mana-mana audio yang visible lah dalam saya punya OBS. Okay, sekarang ni saya nak tuan-tuan tengok ke bahagian mic auxiliary ni. Okay, mic auxiliary ni, AUX ni, dia punya status ni mesti aktif mesti aktif. Okay, sini ada volume. Okay, volume ni kalau kata kita dah maksimum kan kat kita punya tool kat sini ataupun kat kita punya mikrofon dah tu kan, sebenarnya kita boleh naikkan lagi menggunakan control yang ada kat OBS. So kalau kata mic kita tak berapa kuat, so boleh naik kat sini lah 10. Boleh, tak masalah. Tapi bila saya naikkan, awak nampak saya punya sinar merah tu, nampak merah. Okay, kalau mikrofon kita tak kuat kan, kita boleh naikkan dia kat sini. Ni tekan je yang 5. Saya tekan 5 tengok bila saya tekan 5, tengok bahagian saya punya wave kat bahagian mic auxiliary ni dia cecah merah tau. So benda tu sebenarnya agak bingit agak bingit. So saya biasakan saya letak kosong je. So bergantung, tapi ni bergantung pada mikrofon masing-masing bergantung pada mikrofon masing. Okay, next ada button mono Okay, mono ni okay ni beza antara mono dengan stereo stereo. Okay, mono ni sebenarnya mono ni biasa pakai pakai kita punya headphone. Okay, sudah. Ya. Kat mana nak cari advanced audio properties tu? Ni kat ni. Okay, kat bahagian microphone auxiliary ni tekan gear ni. Sama juga kat filter kan, tapi tekan advanced audio properties bawah kali. Boleh? Okay, sekarang ni saya cerita pasal mono. Okay, saya cerita pasal mono dengan stereo. Okay, mono ni sebenarnya dia datang seiring tau. Sebenarnya kan kita punya audio kita datang left dengan right tau. Left dengan right. Sebab tu kita punya earphone kita ni ada 2. Telinga kita pun 2 kan. Telinga kita pun ada 2, kiri dan kanan kan. So kita punya headphone pun sama juga kiri dan kanan. Kalau mono ni maksudnya audio tu datang seiring dan kita tak tahu audio mana yang bermasalah, kiri ke kanan, tak tahu. Itu kalau mono Tapi sekarang ni setup yang saya gunakan adalah stereo. So kalau kita tak tick ni, maksudnya audio kita stereo. Bila stereo, kalau tengok wave tu sebenarnya wave tu datang kiri dulu baru datang kanan dia punya audio.
Okay, so kita boleh tahu sebenarnya kan, kita boleh tahu kita punya mikrofon kita tu macam mana kan. Mikrofon kita tu macam mana kan. So kalau ada masalah pada kita punya earphone kiri ni kan, tak dengar kan, maksudnya kita tahulah. Kalau stereo setting je boleh, so kita tahulah bahawa audio belah kiri ni, kita punya earphone ni yang masalah belah kiri. So sebab tu kita pilih stereo. So kalau kita tak tick ni jangan tick. Kalau tick ni kita pilih mono. Okay, so kalau kita pilih stereo, so kita tahulah, okay, audio kita akan datang kiri dulu bawah kanan kiri dulu bawah kanan. Okay. Lepas tu scene offset ni biarkan kosong. Okay, ni bahagian yang paling best sekali. Okay, audio monitoring. Okay, kalau kita tengok kita punya audio monitoring ni ada monitor off. Tekan ada monitor off, monitor only dengan monitor output. Okay, monitor off ni maksud di sini adalah sebenarnya audio kita jalan. Audio kita jalan, cuma kita tak dengar. Tuan-tuan cakap kan, tak dengar kan, tak dengar kat kita punya earphone ni, tak dengar. Tak dengar kita lagi earphone. Tapi sebenarnya audio kita masuk macam saya cakapnya kan. Audio saya masuk tapi saya tak dengar cakap. Tuan-tuan yang dengar saya cakap, saya tak dengar. Saya tak boleh hear myself. I cannot hear myself. So macam mana saya nak hear myself supaya kita check adakah audio kita jalan ke jalan. So kita on monitor and output. Test 1 2 3 4 5. Cuba test. Sedap tak suara tuan-tuan dan puan? Nampak macam studio tak? Kalau sedap tekan 1. Monitor and output. Okey ke Medan Tan? Suara okey tak? Cik Aziz okey suara? Nampak macam studio tak Cik Aziz? Sedap, merdu tak suaranya? Okey, cuma tak merdu. Okey, alhamdulillah. Ke headphone problem ni? Aduh. Okey. So, bila ngajar jangan buka monitor and output. So, nanti kita confuse. Kita nak dengar suara kita ke, kita nak dengar suara kawan-kawan kita ataupun pelajar kita. Bila kita buka monitor dengan output, macam penat sebab kita dengar suara kita macam delay. Betul tak? Betul tak? Tan tahu pula. Betul kan? Dia macam penat tau. Sebab sebenarnya setting filter tu kita dah buat filter kan. Lepas tu ada gain. Lepas tu kita ada gate, kita ada compress kan. Sebenarnya benda-benda tu sebenarnya kita tak dengar, budak kita yang dengar. Tapi tuan-puan dengar suara saya penat tak dengar kan. Kita dengar sendiri, kalau kita dengar sendiri macam penat je suara tu. Okay. So jangan pilih monitor dengan output. So pilih monitor off saja. Okay. So kebiasaannya saya pilih monitor off dengan monitor and output. Okay, yang tengah ni kan ada monitor only tau. Monitor only ni mute output. Contohnya kan kita nak monitor only tapi kita tak nak hantar signal output. Kita diam je lah, tapi monitor kita jalan. Maksudnya kat dalam Google Meet kita buka lagu kan, tak dengar kan. So kita tutup mute output. Boleh, tak salah. So biasanya saya pakai dua je lah. Okay, monitor off dengan yang ni saya nak check je. Okay, yang ni saya nak check je. So kalau dah check okey, sedap, so saya pergi monitor off. Okey. So kalau okey tekan 1. Cik Sri kata headphone problem ni. Boleh Cik Sri cuba buka balik, sambung balik. Try Cik Sri. Okey. Kak Bai okey Kak Bai? Dah. Okey. Okey, Cik Sri. Ada ramai bersama akak kat sini. Ada ramai geng kat sini. Geng-geng yang tak boleh buka OBS. Dengar. Okey. Tak apa. Tapi next time kalau nak jawab OBS ni, saya rasa kena install dulu. Kena install kat dalam PC lab. Duduk ramai tu. Okey. Cik Sri, mungkin audio tu mungkin Cik Sri kena tengok balik tau. Kat bahagian ni, kat bahagian filter ni. Tengok bahagian filters ni. Okey. Kalau kata kan ada microphone problem, so tekan bahagian gear ni, tekan properties. Bahagian device ni kena check adakah device yang betul. Kena check mikrofonnya. Betul tak mikrofonnya? Okey. Okey, tengok. Betul tak pemilihan mikrofonnya? Okey tak? Okey. So kalau okey, automatik bahagian mic auxiliary ni dia akan cakap. Sayang Cik Asri, suara Cik Asri sedap suaranya.
Oh, pakai voice meter. Okey. Dah tahu lah rahsia dia pakai voice meter. Tukar pakai device. Okey. Dah Okey, bahagian mikrofon ni clear Okey, next. Okey, sama juga kan kat desktop ni. Desktop ni saya tak buat filter Saya tak buat filter apa pun. Cuma bahagian desktop audio ni kita kena check bahagian properties ni. Adakah speaker kita betul? Kalau tak keluar output dia. Pastikan speakernya betul. Bahagian desktop audio ni pastikan speakernya betul. Okey. So bahagian speaker desktop audio jangan buat filter. Okey, diharamkan sama sekali buat filter. Okey. Okey, next. Okey. Audio dah ada. Apa kita nak buat lepas ni? Tuan Wan. Bila audio dah ada, apa lagi nak buat? Siapa boleh respon? Apa lagi nak buat? Dah ada suara, mesti ada muka kan? Buat scene lah. Dah ada suara. Buat scene. Okey, bila dah ada suara mesti ada muka. Okey, so kita kena standby kita punya webcam. So webcam ni tekan tambah. Tekan webcam ni. Okey, webcam dia letak kat bahagian video capture device. Saya ulang balik muka. Cikgu kata, okey, muka. Okey, benda tu terletak bahagian video capture device. Ingat webcam, kamera semua pakai video capture device. Okey, sekali lagi saya ulang tengok bahagian icon tu gambar muka. Gambar kamera. So itu adalah kamera kita. So tekan video capture device. So bila tekan video capture device, namakan kamera kita lah. Namakan kamera kita. Okey. So buat dulu. Sekejap saya nak copy dulu saya punya kamera yang ada. Okay. So kamera ni, device dia, sila pilih kamera tuan-tuan dan puan. Apa kamera tuan-tuan dan puan? Jangan tengok saya punya. Saya punya banyak ni. Yang saya install sebab ada kegunaan tertentu. So pilih kamera tuan-tuan dan puan. Yang bahagian bawah ni tak payah set apa-apa. Tak payah set apa-apa. Tekan OK saja. Jadi tak? Siapa yang tak keluar cam? Tekan nombor 2. Siapa yang keluar cam, tekan nombor 1. Jadi 3. Jadi 3? 3 orang dalam kamera. Macam dengar suara dia. Macam pernah kenal. Kongsi. Okey, tak apa. Budak masalah. Tak apa. Dah sampai tutup ni. Tak apa, kejap lagi. Kita suruh buka cam, tengok apa dia buat. Okey. Kalau jadi, okey. Bos okey? Sri pula. Azad, tak keluar? Tak keluar Okey. Bos ada saya guna add video capture. Bukan video capture device. Video capture device. Betul? Video capture device. Ni kan? Okey, ni bos tulis nama kamera bos lah. Lepas tu kau okey. Okey. Lepas tu ni kan? Kosong. Blank kosong. Bos pilih bahagian device ni. Select source. Select source ni pilih. Ada bos? Tak ada. Jangan saya delete. Delete balik. C+, capture video capture device. Lepas tu saya bagi nama bagi nama betul. Video capture device 3. Okey. Add existing Tak. Tak payah. Buat baru je. Klik OK Tekan OK je. Lepas tu device webcam. Okey. Dapat bos? Dia nampak itu je. Blank Okey. Blank. Bos ada buka mana-mana cam kamera kat mana-mana aplikasi selain daripada OBS. Kat Google Meet tutup. Google Meet tutup kan? Tutup. Okey, sebab kamera ni dia tak boleh kongsi source tau. Maksudnya dia tak boleh kongsi mana-mana platform. Kalau pakai satu-satu je. So cuba bos tengok kat mana-mana. Bos pakai Windows ke Mac Windows. Cuba tengok mana-mana aplikasi yang mungkin bos ada pakai kamera kot.
Cuba check dulu. Saya tutup sebab dia ada blinking ni kamera ni. Okay, boleh. Boleh? Okay, cuba. Okey, tak apa. Carry on. Okay, tak apa. Okay, so yang kamera ni, so bila dah ni dia akan keluar macam ni tuan-tuan. Okay, saya pakai, boleh Kak Zaza, dia main PM tepi pula. Okay, okay, kamera ni, kalau ikutkan sebenarnya saya pakai, kalau tengok saya pakai F-Split VCam saya pakai F-Split VCam. So F-Split VCam ni sebenarnya device lain. Saya pakai tool lain. Sebab saya nak dapatkan green screen yang cantik. Sebab green screen dalam OBS ni tak berapa cantik sangat, dia tak smooth. So saya pakai F-Split VCam. Okay, kalau tengok sebenarnya, tengok saya buat magic. Saya punya F-Split ni ada watermark. Yang bestnya dalam OBS ni, kita boleh buang watermark tu. So macam mana kita nak buang watermark tu? Kalau ada case ni kalau siapa yang pakai third party punya application, so apa yang bestnya dia boleh buang tau. Okay, dia boleh buang. Soalnya buang ni dia guna crop. So macam mana nak crop? Okay, macam mana nak crop? So crop, tekan je kat cam ni, crop kita boleh crop ikut bentuk yang kita nak Okay, so tekan alternate, jangan lepas. Kat keyboard tu tekan alternate, jangan lepas, tarik je. Okay, nak potong macam ni boleh, macam ni boleh, tak ada masalah. Ikut kita, okay. Boleh crop tak? Kalau boleh crop, tekan nombor 1. Siapa yang dah jadi, tekan nombor 1 je, saya dah tahu. Betul Kak Ira, saya pakai aplikasi lain. Nanti saya tunjuk kenapa saya guna aplikasi lain. Jadi saya buat magic. Okay, good. Okay, so selain daripada crop, sebenarnya kita boleh zoom in, saya boleh ni boleh transform. Tengok tarik. Tengok saya boleh tarik. Kat tepi ujung ni, tarik. Nak besarkan boleh, nak kecilkan boleh. Kalau saya nak kecilkan boleh, tak ada masalah. Tarik je pakai tepi ni transform. Azhar. Azhar. Kalau akak tarik, kenapa dia jadi gambar akak makin tak nampak Patutnya makin tak nampak. Kalau akak tarik besar, contohnya kalau gambar size frame. Macam ni. Tak nampak, tak jadi gitu. Tak jadi tu. Dia tu tak jadi. Makin akak tarik, makin mengecil dia punya fokus ke muka. Dia macam zoom, macam tarik zoom tu. Macam ni boleh? Dia bukan gambar tu. Bukan tak jadi tu. Tak jadi. Cuba delete balik cam tu, buka balik. Cara tu balik. Delete balik source ni. Add balik. Delete. Ni delete. Okay. Delete je lah. Macam mana nak delete? Keyboard delete. Keyboard delete. Apa tu? Keyboard delete. Betul. Keyboard delete. Astaghfirullahaladzim. Yes. Nampak keriuhan kat situ. Gambar video capture device kan? Betul. Ya, nama. Okey. Betul? Okey je. Macam tadi sama juga. Ke dia kena gerak sana? Boleh gerak ni gerak-gerak. Boleh. Tak ni. Dia macam dalam frame je. Dalam frame je? Bila gerak besar, keluar dari frame lah muka kita orang. Macam tu. Tak apa, nanti kita tengok macam mana. Okey. Alah, tak besar. Boleh. Nanti kejap lagi. Sekejap. Okay, saya settlekan yang ni dulu Okay, ni cam. Okay, so cam ni okay, Kak Ira kata kan, saya pakai apps apa kan. Okay, ni saya pakai ni. Kalau tengok, kalau nak try ni software ni nama F-Split VCam. Okay, saya type situ F-Split. Kalau Kak Bai nak pakai boleh install dulu. Tu F-Split VCam. Okay, download kameranya. Sebab saya kata kamera yang ada setup filter yang ada dalam OBS tu dia tak cantik tau. Dia punya green screen. Okay, so tengok ni saya punya green screen saya pakai F-Split VCam. Okay, so ni gambar poli kan. Gambar poli. Ni saya kat Gunung Serapi. Okay, ni saya kat Singapura. Contohlah. Ni kat rumah saya. Okay, dan dalam F-Split VCam ni dia ada background lain tau. Contohnya ni original. Tengok original saya. Dinding saja tuan-tuan.
Bukan green screen, dinding. Dinding putih. Saya tak pakai green screen. Okay, saya nak remove pun boleh. Tu remove. So remove macam ni lah. Okay, boleh. Ni remove. So benda ni pakai split webcam nampak agak smooth lah kan, dia punya green screen dia. Okay, ni. So jangan tertipu lah, ni bukan saya punya rumah ni kan, bukan saya punya komputer ni kan. Ni background sahaja. Sebab ada itu tanya, nampak macam real lah. Contohlah orang cakap, saya tak tahu lah, orang nampak saya smart. Kita kena kreatif lah. Benda ni orang tak tahu kan. Ni ada watermark. Nampak watermark. Watermark. Tapi saya buat macam mana, saya remove lah kan. Jangan tertipu lah saya pakai ni lah. So saya crop lah. Dah siap satu. Okay, so kalau nak boleh gunakan split webcam. So search kat Google tu, nama dia split webcam. So split webcam tu kalau buat, okay. Kak Aisyah pakai kamera sejadah Kak Aisyah? Ke pakai Sanjay? Pakai kamera sejadah ke atau pakai terpati punya application? Kamera sedia ada. Kamera sedia ada. Okay, so kalau kita orang simple aja. Kami tak macam Sifu. Tak, sebab saya punya background ni tak best tu yang saya tukar pakai benda ni. So bila pakai yang green screen yang ada dalam OBS kan, macam tak cantik tau. Mungkin Kak Aisyah pernah guna kot kan, green screen yang ada dalam OBS kan, dia macam tak cantik. Ya betul. Buruk kan. Ya. Okay, so okay ni lepas ni boleh guna Kak Aisyah. Letak gambar. Boleh. Malas nak jangan ngacak tu. Okay. Tapi semua ni semua saya ingatkan, semakin banyak application yang kita letak dalam kita punya OBS, semakin banyak proses include dan decode lah. So kalau nak simple, so jangan letak banyak-banyak. Tu je. Bergantung pada kita punya spek PC je tu maksud dia. Okay, so sekarang ni kita punya webcam ni, kita pun ada filter kita. Filter kita. Contoh saya tekan ni filter. Sama juga kalau macam tadi audio tekan gear kan. Kalau split, kalau kamera dia tekan filter je. Okay, tekan filter kan. Nak naikkan color untuk kita punya webcam, kita gunakan color correction. Tambah color correction. Kat sinilah kita control. Kalau saya tak control, tengok apa yang berlaku? Dull. Saya punya kamera ni agak dull. Color dia. So saya guna sini lah. Saya naik kat sini. Itulah rasa dia. Saya naikkan brightness, saya naikkan saturation, macam tuan-tuan edit dalam Photoshop ataupun dalam application phone tuan-tuan gunakan IG ke Facebook. Facebook tak ada IG ada. Okay, so ni lah. Biasa yang saya musik kat bahagian gamma sikit, kontras sikit, brightness sikit dengan saturation. Okay, cubalah adjust webcam. I nampak putih lah. Okay, kejap lagi kita tengok bila kita buka fitur cam tu, kita nampak nanti masing-masing punya kamera macam mana, layout macam mana kan. Sekejap lagi saya tak ajar lagi. Ni bahagian cam. Okay, kamera ni bahagian filter settle ke? Kamera bahagian filter settle tak? Kalau settle tekan satu kecuali Kak Bai dengan bos lah. Settle Sifu. Wah, Sanjay kau pakai split tak? Try pakai split. Saya tengah download split sekarang ni. Bagus. Aku punya background sekarang ni aku pakai telur ni. Telur Okay, bos bos dah settle lah. Okay, alhamdulillah bos punya dah settle lah kamera. Kak Bai dah settle belum? Kak Bai kameranya? Dah. Okay, settle. Okay, so ni so kita boleh make-upkan kita punya webcam gunakan color correction. Okay, ikutlah tuan-tuan nak color macam ni kan. Tapi janganlah minta saya buat blusher ke apa kan. Tak payahlah kan. Okay, ini color correction yang sedia ada kat sini yang kita gunakan saja. Okay, tekan. Okay, next. Okay, next ada benda yang kita boleh buat. Okay, summarizekan balik teknik dia. Okay, saya ulangkan balik semula Okay. Bagaimana Cik Jo? Bahagian yang filter ke nak add kita punya webcam? Jo? Add webcam, okay.
Sekali lagi saya add webcam, tambah, tekan kamera. Okay, window capture device. Okay, ni namakan cam kita. Okay, lepas tu yang ni kan, dia akan keluar tau. Just pilih device je, yang lain tak payah usik. Yang bawah-bawah ni jangan usik. Pilihkan device. So pilih kamera device Cik Jo. Kalau pakai split webcam, so ambil pada split webcam. Kalau pakai kamera sedia ada, pakai kamera sedia ada je. Okay, lepas tu tekan OK. Okay, bila OK dia akan keluar sini lah. Okay, lepas tu kalau dah keluar, apa yang kita kena buat, right click pada kita punya cam tu, tekan filters, tambah color correction saja. Tambah color correction. So touch up ikut kesesuaian kamera tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Bergantung pada lighting dan sebagainya lah. Okay, quality cam tu pun penting tak? Okay, so janganlah buat over sangat kan. Macam ni contoh, ni over ni kan. So touch up je. So sebab kita tak boleh control lah lighting kita yang sedia ada ni kan. Macam saya guna lighting semula jadi kan, daripada matahari belah saya ni. Lepas tu brightness pada kita punya monitor kan. So yang boleh control lagi bahagian filter lah. Tu je lah. So dapatlah webcam yang cun-cun. Okay, so sekarang ni okay, saya nak ajar satu teknik. Teknik ni best juga teknik ni. Okay, contohlah tak boleh nak puji split ni. Kalau puji dia mula hilang Okay, sekejap saya buka asal. Okay, sama juga pakai filter kan. Pakai filter. Okay, nampak tak ada image mask blend? Nampak tak? Image mask blend. Tambah image mask blend. Okay, apa tujuan image mask blend ni? So dia akan ikut bulatan. Ikut bulatan. Okay, dalam tuan-puan punya setting tak ada bulatan lagi sebab sini kosong. Kat path ni kosong. Kat bahagian path ni kosong. So tekan browse. Okay, cari balik folder. Kat mana Azhar? Sorry. Kat mana Azhar? Okay, ni tambah. Semula. Dekat tambah tu, dekat sources tadi kan? Kat sources tu. Bukan. Kat cam tu. Webcam ni. Okay, filters. Right click ni. Okay, tambah. Cari image mask blend. Right click. Filter. Filters. Tambah, cari image mask blend. Okay, ni masking teknik masking. Saya nak maskingkan webcam kita ni ikut dalam frame. Contoh so kat path ni pilih browse. Okay, tadi kan kita download folder kan. Okay, folder yang saya bagi tadi tu. Okay, so download folder tu tadi. Dalam tu ada training OBS Studio. Cari webcam frame. Okay, webcam frame. Ada image mask. Okay, dalam training OBS Studio folder tadi ada webcam frame. Lepas tu ada image mask. Okay, contohlah nak ambil bulat kan. Saya ambil bulat lah. Saya ambil mask 04 ni, tekan open je. So apa berlaku? Saya berada dalam bulatan. Open pada mana? Ni Browse. Browse. Okay, path tu tekan browse. Okay. So saya ada berada dalam bulatan. So tekan close. So siap. So saya boleh buat bulatan. Okay, siapa jadi tekan 1. Itu source. Ada tu. Webcam frame. Sifu Azhar. Ya, saya. Macam mana semua cari tu folder Itu folder you kena download. Dekat mana tu bro? Ada dalam WhatsApp. WhatsApp kan? Okay. Sekejap, saya cari Alamak, muka dia. Azhar, kenapa akak ada bulat tapi tak nampak muka akak? Kenapa muka kita masuk dalam bulat? Sebabkan patutnya berada dalam bulatan. Ni bulatan, muka tak masuk dalam bulatan. Muka masuk mana? Susunan sources kau ya Kalibai. Susunan sources kau. Ada mana bulat sources sini. Close lah. Close. Sources?
Sources dekat laman utama ya. Kau kena sourcesnya kena kau susun betul-betul. Baru kau di depan nak nak background kau di belakang. Situ kau Syah. Ulang semula untuk bulatan tu boleh, tak salah. Semula saya ulangkan balik. Okey. Okey, tengok asal. Flip webcam tu. Ni kamera kamera tekan filter. Okey, tekan filter. Okey. So tambah je image blend tu. Image tambah image mask blend. Okey. Type ni mesti pilih type mask alpha channel. Kat sini. Dekat kamera kan? Type mask alpha channel. Lepas tu tekan browse. Okey, tengok folder yang saya bagi tu dalam Google Drive. Yang kita dah download tu, training OBS, cari webcam frame, lepas tu cari image mask. Kau kena crack sikit lagi sebenarnya. Training OBS webcam frame, image mask. So pilihlah bulatan. Jadi device. Pilih bulatan. Tekan open. Okey, lepas tu yang kau yang ni kau nak bulatannya, toknya ni gacor, tak toknya ambil kau. Okey, yang ni select color ni. Select color ni dia warna putih, dia warna hitam kan? Tukar putih. Tukar putih. Okey, color ni tukar putih. Bila tukar putih baru jadi. Lepas tu tekan close. Okey. Saya nak buang tu. Delete. Cuba. Oh, okey. Okey, color ni pastikan putih. Lepas tu tekan close. Lepas tu tengok jadi tak? Yang tahu filter kan. Ambil set. Image. Okey, color tu mesti tukar warna putih. Jangan keluar hitam. Kalau hitam memang tak keluar lah muka kita. Okey, so tekan warna putih. So kalau jadi tekan close. Okey, siapa yang jadi tekan nombor 1. So I know siapa jadi. Oh, okey, bulatan nanti. Gerakkan dia. Dia dekat mana path dia? Dalam logo kan? Training OBS. Okey, training OBS, webcam frame. Webcam frame, okey. Ada image mask. Okey, image mask. Tuan Haji pilih lah betul mana Tuan Haji nak. Okey. Tengok mana nak datang. Lepas tu color tu Tuan Haji, tekan kat select color tu, pilih warna putih je. Pilih warna putih baru jadi. Siapa dah bangun? Semua dah bangun tak? Kalau jadi tekan close. Jadi tak? Kalau jadi tekan nombor 1 Kenanya saya dapat di tak baik. Saya dapat di kecil. Kenanya macam lalu jadi. Oh tu Kak Aisyah bantu Atau nak tak? Saya kena menggambar di besar. Okay, belum jadi. Belum jadi. Siapa yang jadi tekan 1 saya nak tahu sebab tak ada keluar ni, saya risau pula tak jadi ni. Ambil dari file mana Oh ni. Okey, saya ulang balik semula lah. Ni. Ni dia punya path dia. Training OBS Studio, webcam frame, image mask. Video picture, mula tak gambar dia pun lah. Okey. Tahu. Okey, dah. Tambah sikit. Tuan Haji jadi Tuan Haji? Tak jadi. Pilih apa? Kat mana pilih color tadi? Ni, kat ni select color ni Tuan Haji. Select color. Okey. Pilih warna putih. Nak tu X apa nama? Pilih warna putih Scam kita orang dah download tau. Kena download. Oh. Memang kena ke? Ada perlu download ke? Nak dibulatnya lah daripada scam. Seronok lah. Scam ke? Ya, kenapa? Kena download scam tu ke? Vcam tu kena download. Dekat mana? Nak folder link di bogeknya dalam WhatsApp. Saya tak bagi dalam folder tu, kena download dari Google. Cari. Cik Google Drive, link Google Drive tak di bogek Aziz tadi dalam grup WhatsApp. Saya di download. Aku dah download. Ni tak lalu jadi benda lain. Okey. Tak apa. Alpha Mask, Alpha Channel Alpha Channel. Type. Google Drive ada dah. Dia tak sekarang nak aku download apa sebenarnya. Syah, nanti nak download tu. Tak payah download tak apa, pakai cam yang sedia ada je. Tak boleh, cam sedia ada tak boleh. Pakai cam sedia ada tak boleh lah. Apa hal aku buat ni?
Akak pakai webcam external ke dah sedia ada dalam PC? External. Cuba cabut. Cabut dah? Cabut cam tu, pasang balik. Oh, cuba ke? Okey, jadi. Jadi okey. Jadi tekan satu je. Satu, okey. Satu laju Haji. Tuan Haji boleh tekan semua tak boleh kan? Tuan Haji boleh ni. Okey. Settle. Yang lain. Saya tunggu yang lain. Ni kaedah kita nak buat masking ikut bulatan ke, nak buat bintang ke apa ke, ikutlah. Kalau tak, crop macam biasa je. Macam saya buat tadi kan, crop macam biasa je. Pilih alpha channel. Tadi ada gangguan sikit. Pilih alpha channel, lepas tu dah pilih bulat daripada folder, lepas tu select color. Select color, pilih warna putih. Putih dah. Lepas tu tekan close. Okey. Azhar, warna kelabu juga ni. Dia tak nak tukar warna putih. Dia tak nak tukar warna putih? Alamak. Select color. Jadi warna kelabu. Klik kat atas, pilih kat atas tu. Pilih kat blok. Ni. Pilihkan ni Okey. Ni bawah ni boleh. Okey. Ataupun kalau tak boleh ni dia punya HTML dia hashtag F 6 kali. Dia nak jugalah kelabu. Mana kelabu? Opacity ke? Betul. Ni tekan ni tak pun tekan pick screen color ni. Baru tekan color. Tekan color. Okey. Kalau color channel baru nampak muka tapi petak juga. Kat luar. Tu tak jadi tu masking tu. Select color. Image mask blend, lepas tu type dia alpha channel lah kan? Alpha channel betul. Okey, lepas tu path dia tu daripada browse tu color 6 kali F Okey. Opacity 1. Okey, itu saja. Itu saja. Kelabu di muka. Kelabu di muka Kelabu pula. Tapi kamera sedia jadi tak? Jadi apa dia? Kalau kamera sedia jadi kan? Itu. Kamera boleh keluar kan? Ni kamera ni. Filter, image. Itu dia. Pilih plus image mask blend. Okey, lepas tu color channel, alpha channel. Open mask, open. Select color. Pick color, pilih putih ni. Select quick screen color. Okey. Lepas tu tak apa, kalau tak jadi tak apa, nanti kemudian kita tengok apa masalah dia. Pakai laptop ke pakai PC? Laptop. Pakai PC aja masih berkelabu lah. Tapi kalau tak pakai image mask, kalau tutup ni, kamera boleh berfungsi kan? Ni, kalau kita tutup mata. Kalau kita tutup mata image mask ni, kamera masih berfungsi tak? Okey, dah jadi. Okey, kalau image mask ni kalau tak pakai, kamera masih keluar tak? Keluar kan? Okey, tak apa kalau tak boleh pakai image plus tu, nanti saya cek kemudian lah. Tapi jadi, okey satu, okey dah. Kak Farah jadi. Tak jadi, okey alhamdulillah, okey. Okey. Kalau tak pakai image mask pun tak apa, kan? Kita pakai kamera sedia ada pun boleh. Tapi petak je lah. Petak je lah kamera kita. Okey, boleh faham
Tu kalau siapa yang nak jadikan kita punya cam kita. Kak Bai, kenapa Kak Bai? Dia macam suara robot lah tu. Okay. Boleh saya teruskan Okay, boleh teruskan Ke masih ni? Okay. Okay, next. Okay, bila kita dah ada audio dan bila kita dah ada kita punya cam, so next adalah kita nak masukkan kita punya background image. Okay, background image. So macam mana kita nak addkan kita punya background image? Okay, background image ni banyak cara lah kan. Okay, background image ni adalah contoh kita nak pakai okay. Okay, saya nak letakkan background image ni bentuk image. Nama pun background image, so dia adalah image. So bila image, tekan tambah. Okay, cari image. Okay, cari image. Okay, namakan source ni background image. Dekat scene kan? Add plus source. Okay, source tambah image. Okay, background image. Okay. Entah basikal. Background image. Okay, basikal so visible. Lepas tu tekan OK. Okay. So bila kita tekan background image, dia akan keluar properties. Okay, properties tu dia akan minta image file kita. Image file kita. So dalam file project tu saya dah sediakan image file So browse. Okay, tengok kat bahagian file tu kita ada kita ada mana sekejap. Okay, bahagian scene. Okay, bahagian scene ada layout OBS. Okay, bahagian scene ada layout OBS. Saya nak tuan-tuan pilih nombor 2. Pilih nombor 2. Tekan open, tekan OK. Okay. Dapat tak macam saya? Kunci kereta. Okay. Nanti dia apa? Service dia ke apa? Ulang please. Okay, boleh. Okay. Bahagian background ni tambah bahagian image. Okay, tambah bahagian image, namakan sebagai background image. Okay, background image, tekan OK. So nanti kat background image ni dia akan minta image file Okay, apakah image file kita? So browse, pergi ke bahagian scene, ada layout OBS. Ada layout OBS. So layout OBS ni pilih nombor 2. Okay, pilih nombor 2. So dia akan appear kat bahagian background image ni. So tekan open, lepas tu tekan OK. So benda ni dia akan berada di atas kamera kita So macam mana nak alih? Turunkan je. Tu kamera kita. Okay, jadi. Okay, alhamdulillah. Kamera Haji nampak? Nampak. Okay dah, okay. Jadi gambar ni nak masuk dalam box tu betul Haji, betul. Gambar bulat ni so kamera ni letak kat sini pun boleh. Contoh. Okay. Kali ni jadi alhamdulillah okay. So kamera ni okay. So ingat susunan dalam source ni mesti dia macam kertas kertas yang kat atas tu dia akan nampak luas, yang bawah tak nampak. Okay, ataupun mungkin kita nak letak kamera kita lah kotak ni pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, macam layer. Betul, macam layer Photoshop. Okay, so kita jadikan macam frame pun boleh. Kak Bai mana Kak Bai? Tengah install XSplit ke? Okay. Suara cimang Kenapa suara dia tu? Dia buat efek tu. Awal dia buat efek tu lah. Okay, so
Yang ni jangan letak kat sini letak kat tepi ni, kotak kecil je. Okay, so sebenarnya kotak ni sebenarnya kita boleh crop. Kalau kita buat besar ni boleh juga Tuan Haji. So tekan alternate, tarik je. So nanti dia akan ikut dalam kotak. Nampak? Alternate tarik je. Tarik. Tu. Dia masuk dalam kotak Selalu kotak. Okey. Okey. Dah siap. Okey, siapa jadi? Okey, kali ni jadi bos dulu jadi. Kak Era jadi tak Kak Era? Kalau jadi tekan 1 Sedang tak jadilah, tak jadi. Kat mana yang tak jadi tu? Tak jumpa background image. Azhar memang buat background petak tak, memang saya yang bagi kamera Azhar. petak je, saya pakai petak je. Saya tak pakai Okey. Bulat. Ah. Alright. Okey ni Kak Era ni. Okay, background image ni. Sekali lagi tekan tambah image. Perkataan image ni. Sebab ni adalah image, tekan image. Tu namakan image ni, tekan OK. Lepas tu image file ni, dalam file OBS ni ada scene, ada layout OBS. Okay, scene, layout OBS. So pilih je nombor 2. Bila nombor 2, tekan open, dia akan keluar. Bila tekan keluar, tekan OK saja. So dia akan keluar gambar je ke atas. So nak jadikan cam kita ke atas, tarik je tukar cam ke atas. Itu saja. So sekarang ni webcam letakkan kat bahagian kotak ni. Okey Kak Farah, okey 1, okey. Yang lain? Maiden Tan okey. Okey, good 1. Kak Era boleh? Azhar? Ya. Kenapa dia punya webcam ni jadi macam hang, stuck lah? Dia stuck. Macam hang, tak boleh, tak jadi. Kalau tak jadi tu kak ni ataupun akak delete buat semula. Okey. Boleh tu je. Okey Kak Era jadi okey. Okey, so cam kalau dah okey. Sekarang ni kat bahagian ni saya nak letakkan saya punya PowerPoint Saya nak letakkan PowerPoint. So kotak ni saya nak buat PowerPoint. Ni layout asas layout asas. Saya nak bagi gambaran macam mana kita nak letakkan kita punya layout kita. Okey, so sekarang ni yang ni okey, saya selesaikan dulu yang ni logo pula. So logo tu dalam bentuk image. So tekan image. Okey, namakan ni nak buat logo Okey, namakan logo. Okey, sama juga tekan image. Namakan logo. Lepas tu tekan OK. So kat logo tu sama juga fungsi macam background kita. So browse bahagian teknik OBS ni, cari logo. So logo yang saya ada ni logo YouTube Okay, logo YouTube ni tekan open, tekan OK. So logo ni kita boleh letak atas ni. Mana tahu lepas ni ada yang buat buat logo sendiri kan. So letak logo sendiri. So pastikan logo ni mesti transparent Saya sarankan transparent. Okay. So kalau logo jadi tekan 1. Sanji okay, good. Okay, Maiden okay. Cik Azir okay. Kak Bai. Dia buat suara Cik Mang tu hilang Good bro. Okay. Tuan Haji okay. Sanji you kat rumah saja. Ya. Okay.
Mana Kak Bai ni? Tadi lost yang background belakang tu Yang mana? Image ni? Ke logo? Background belakang nanti. Background image. Inilah scene layout OBS. Background image tadi dia ada petak-petak tu kan? Pilih petak je. Lepas tu tekan open je. Yang background keseluruhan tu? Tu okey lah, tekan okey je. Boleh? Opennya Okey. Pilih yang mana-mana boleh pilih mana-mana. Tapi dalam kes ni saya pilih yang nombor 2 lah sebab saya nak letakkan PowerPoint kat sini nanti. Jagi. Okey. Okay, logo boleh je Okey. Boleh. Dah. Saya tengah tanya ni Kak Bai ni, diam je. Bang Bai. Dia tengah buat apa tak tahu tu. Okay. So logo ni kalau dah set up logo ni, letaklah kat mana. Nak letak sini boleh, nak letak sini boleh. Ikutlah depend daripada kita lah. Logo, nak buat logo macam mana. Biar okay, kejam kejap. Okay, tak ada hal. Be right back. Okay. So ni paling penting lah. Ni part yang paling penting. Macam mana kita nak add source kita punya PowerPoint ataupun kita punya PDF. Kak buka loudspeaker sebab kongsi Zaza. Mic kamera ni problem. Okay, faham. Apa-apa Kak check lah Kak Okay. So kat sini sekarang ni kita nak add kita punya PowerPoint kat bahagian tengah ni. PowerPoint kita tengah. Okay. Dalam folder tu, dalam folder saya tu saya ada sediakan window capture. Dalam window capture tu, tuan-tuan, window capture tu ada 2 file. Satu nota OBS, satu file namanya the rundown dalam bentuk PowerPoint. Okay. Dalam training OBS Studio tu namanya window capture. Okay, ada PDF dengan PowerPoint. So saya nak buka PowerPoint dulu. Buka macam biasa PowerPoint tu buka macam biasa je. Dalam media source Tak tadi. Buka macam biasa je. Dalam ni. Dalam folder Google Drive tu. Ni kan dalam file Google Drive ni. Ni pula. Yang media source bawah ni window capture. Window capture. Okey, window capture. Dalam window capture tu ada file PowerPoint. Buka PowerPoint. Buka je PowerPoint dulu. Okey. Okay, siapa yang dah ready dengan PowerPoint tekan nombor 1 Tak kisahlah PowerPoint yang ada dalam saya punya source ke ataupun dalam tuan-tuan punya file pun tak apa. Okey, tak salah. Okey, ni adalah benda yang paling penting sebab biasa kan kalau kita buka Google Meet, bila kita buka Google Meet, bila kita buka PowerPoint, kita akan share slide kita tu dalam bentuk full screen Bila buat full screen, benda tu dia akan block apa yang ada kat Google Meet. So kita tak nampak. So kita tak nampak. So biasanya kalau kita tekan bahagian slideshow ni, tekan slideshow kan, dia akan nampak penuh betul tak tuan-tuan? Dia akan nampak penuh. So kita tak boleh nak adjust apa yang dalam kita punya Google Meet. Tak boleh sebab benda ni dah full screen, dah penuh. Okay, so sekarang ni saya tak nak buat full screen. Okay, sebab saya nak buat benda ni dalam bentuk window. Dalam bentuk window. So sebelah slideshow tu ada reading view. Sebelah slideshow tu ada reading view. Tengok saya punya mouse kat bahagian bawah ni. Sebelah slideshow tu ada reading view, tekan reading view. So dia akan macam ni. Dia akan macam ni. So bila jadi macam ni, tuan-tuan akan nampak ni jangan tengok yang kelas code ni jangan tengok. Okay, tuan-tuan akan nampak ada Windows minimize, maximize, restore down dengan pangkahan. Okay, so benda ni dalam bentuk Windows, bukan dalam bentuk slideshow. Boleh? Jadikan dulu PowerPoint tuan-tuan dalam bentuk reading view. Ya Kak Bai? Ulang balik, sorry. Okay, boleh. Sekejap Okay, dalam file saya tu, ada training OBS, lepas tu ada window capture Ada window capture.
So window capture tu ada file PowerPoint. Okay, ada file PowerPoint. So window capture tu ada file PowerPoint. So tekan je PowerPoint tu. Okay. Okay, kejap Okay, tekan je PowerPoint tu. Saya punya PowerPoint ni lambat sikit sebab ada integration tool. Okay. Okay. So PowerPoint tu selalu kan amalan kita akan buat slideshow kan. So bila slideshow tu kita akan block apa yang kita nak nampak pada Google Meet. So tak nampak. Tak nampak. So apa yang saya nak buat, saya escape saja PowerPoint ni. Saya bentukkan PowerPoint saya dalam bentuk reading view. Saya bentukkan dalam bentuk reading view sebab saya nak baca slide saya ni by window. Boleh tak by? Ni belum usik lagi dalam OBS. Baru usik PowerPoint je. Okay. Okay, boleh. Okay, so sekarang ni PowerPoint ni jangan minimize jangan minimize, kena buka. Kena buka. Okay, PowerPoint ni jangan minimize, biar buka. Okay, pergi balik pada OBS, tekan je kat OBS. Tekan balik kat OBS. Tekan tambah. Okay, sebab kita nak buat window capture. Sebab PowerPoint kita tu dah bentuk window capture kan. So kita buat window capture. So tekan kat bahagian bawah tu ada window capture. Window capture, tekan window capture. So okay, kita namakan sebagai PowerPoint. PowerPoint. Namakan dia sebagai PowerPoint. Namakan dia sebagai PowerPoint. Tekan OK. Bila tekan OK, so dia akan auto detect tau PowerPoint kita. Dapat? Siapa yang dapat macam saya ni? Tak payah buat apa-apa. Dia akan auto detect. Dapat. Dapat. Okay, satu. Kak Ira boleh dapat? Okay, Puan-Tan okay, Detan okay, Cun. Okay. Okay, so sini ada trick sikit kat bahagian window capture ni dia ada trick sikit. Okay. So window capture ni, okay, so ni ada pilihan, ada pilihan. So this one is the source yang kita nak pilih. Okay, dalam kes ni PowerPoint tu dah sedia buka. Syarat dia nak buat window capture ni mesti PowerPoint dibuka dulu. Mesti file yang nak tunjuk tu mesti buka dulu. Dan jangan minimize. Jangan minimize, buka dulu. So bila buka dia akan auto detect Okay, auto detect. So capture method ni kebiasaannya dia akan bagi automatic. Sekiranya tak keluar langsung, tak keluar langsung, so pilih window graphic capture. Pilih window capture, window graphic capture, tapi pastikan window 10, 1903 dan ke atas. Itu boleh guna window graphic capture. Kalau bawah daripada tu pakai bit. Okay, so biasa automatic dia akan detect Kalau in case kalau tak detect, pilih ikut kita punya Windows. Okay, automatic. This one, okay, window mesh priority. So this one, dia kata mesh title otherwise find windows of same type. Okay, ni contoh kita tertutup kita punya PowerPoint. Kita tutup kita punya. Jangan restore. Betul. Kena buka. Okay, so window mesh priority ni, okay, dia kata sini mesh title or otherwise find window of the same type. Okay, kalau kita tertutup kita punya PowerPoint tadi, so apa yang berlaku, OBS akan check file yang sama, bentuk Windows dan type yang sama dengan PowerPoint. Kalau kes ni dia akan cari nanti. Kalau kita pilih yang pilihan atas ni macam saya pilih biasa Windows title must mesh. Maksudnya apa-apa pun dia akan cari. Apa-apa pun dia akan cari file tu. Windows title must mesh. Dia akan cari file nama the rundown ni. Contoh nama PowerPoint saya tu the rundown. So dia akan cari. Kalau tak jumpa dia akan blank screen. Okay, sebagai contoh saya tutup ni contoh saya tutup. Don't save. Bila saya tutup dia hilang. Bila saya buka dia akan ada. Contoh ni saya buka PowerPoint tadi, the rundown ni, apa yang berlaku dia akan detect. Dia akan detect balik. Okay. Siapa yang jadi tekan 1 Yang tadi semua dah jadi tu. So bila saya buka balik, so sepatutnya dia akan detect dia akan detect. Dia akan detect. So pastikan ni window title must mesh. Okay.
So window capture method automatic, window mesh priority mesti window title must mesh. Lepas tu capture cursor dengan kernel area ni mesti ada. Sebab kita nak gerakkan mouse kita, kan? Kita nak gerakkan mouse kita supaya kita boleh gunakan mouse kat dalam kita punya PowerPoint. Bagi contoh macam ni lah. Nampak kan? Saya boleh gerakkan saya punya PowerPoint dan saya boleh lukis. Ni saya punya pointer. Saya punya pointer. Okay. So jangan restore ataupun minimize, just buka OBS saja. Okay. So kalau macam mana kita nak gerakkan kita punya tu, buka PowerPoint ni just ni je. Gerak. Tengok. Saya gerakkan pakai keyboard. Cuba gerakkan pakai keyboard. Jadi tak? Okay, mungkin tak jadi sebab kita tak nampak kita punya OBS kalau pakai second monitor lah. Kalau kita pakai second monitor mungkin nampak. So by default dia akan jadi lah. Tekan OK. Okay. So sampai ni jadi ya. Okay, kalau dah sekali lagi kita crop cun-cun. Tak nak nampak hitam-hitam ni, kita crop, tekan alternate. Sama juga macam Windows, macam webcam kita, crop. Okay, ni crop juga. Lepas tu kita transform. Okay, transform masuk dalam kotak. Dah siap. Okay, boleh. Kalau boleh tekan nombor 1. Cik Aziz laju okay. Kak Bai tadi lah, Alhamdulillah. Okay, Kak Batia okay, Maiden Tan okay, Kak Ira okay. Senang kan? Okay, sekarang ni pergi balik ke file video capture tu. Sama juga konsep dengan PowerPoint. Okay, saya nak tahu buat pada PDF file. Pada PDF file pula. Cuba buat. Cara yang sama juga. Tekan tambah window capture. Okay, sekarang namakan dia PDF file. PDF. This one namakan sebagai PDF. Kena buka juga dulu lah file tu kan. File tu kena buka dulu. Betul tu Haji. Kena buka dulu file tu. Okay, buka dulu filenya. Okay. Okay. Lepas tu pergi pada OBS. File tu jangan minimize, biar je. Try. Sama step dia macam PowerPoint juga. Okay, cuba buat sendiri Kalau ada mana salah beritahu saya. Siapa yang jadi nanti tekan nombor 2 untuk PowerPoint. Okay, PowerPoint kalau jadi tekan nombor 2. Okay. PowerPoint tak perlu pilih reading view sebab dia dah automatic dia buka macam tu kan. Kecuali kalau kita pilih full screen. Sebab PowerPoint dia dah bentuk Windows. Dah bentuk Windows. Okay, saya buat juga. PowerPoint kena delete dulu ke? Tak payah Kak. PowerPoint tu tak payah delete. Cuma tutup mata je. Tutup mata saja PowerPoint tu. Sebab lindan. Okey, tutup mata saja. Tutup mata PowerPoint ni. Okey, tutup mata, tambah window capture PDF. Okey, lepas tu tekan OK. Okey, cari PDF file. Okey. PDF file. Ni PDF file dah ada. Okey, ingat tip saya tadi, window type title must match. Lepas tu tekan OK. Okay. So letakkan di bahagian tengah ni crop ngam-ngam. Itu saja. Dah siap PDF file. Okay, kalau dah siap tekan nombor 2. So PDF tu kita boleh gerak-gerakkan dia. Okay. Tengok, saya gerakkan PDF saya. Laju Kak Bai. Dia bakal suara tak keluar ni. Kalau suara keluar laju dia cakap dah siap. Happy. Okay. Saya faham tu kegembiraan Kak Bai kat situ. Okay.
Azhar macam mana nak crop tu Azhar? Alternate. Tekan alternate tu jangan lepas. Sama je kak. Apa-apa benda yang kita crop tekan alternate dia. Alternate tu kat keyboard Okay. Okay, kalau dah tekan nombor 2. Okay, Tuan Haji dah. Okay, Kak Bai dah. Yang lain. Azhar macam mana yang boleh tukar-tukar view tu Azhar? Macam mana? Yang tukar-tukar ke PowerPoint tadi macam mana? Yang dia punya apa tu? Yang gambar dekat OBS Studio tu kan? Jadi tukar-tukar lain-lain tu buat macam mana? Tu begini pergi kat kita punya PDF tu. Akak pergi PDF tu akak guna ni keyboard je, terus bawah. Guna keyboard ke bawah. Okey. Tu kalau ada 2 monitor tu senang. Ataupun kalau tak ada 2 monitor tak apa. Akak buat split kan screen tu kiri kanan. Tapi cuma OBS tu dapat kecil nanti. Splitkan kiri kanan. Okey, Kak Fatia dah. Okey, Madam Tan dah. Cik Aziz pun dah. Okay, dapat. Thank you. Okay. So kalau tak ada dual monitor, splitkan kita punya screen dia kiri kanan kan. Letak kiri dekat kanan. OBS kiri, kita punya kita punya slide kanan. So senang. So macam itulah. Okay, mudahkan lah. Okay, so bahagian window capture tu sama juga. Kalau kita nak ambil source daripada Google Meet kan, contoh kita nak ambil Google Meet kita hari ni kita nak ambil, sama juga pakai window capture. Okay, window capture kan, contoh kita tulis Google Meet kan, Google Meet. Okay, Google Meet kita dah buka kan, dah ada nama lah. Okay, dia tak boleh nama yang sama kan, kalau dah source sudah ada tak boleh. Okay, saya buat GM nama saya ni, saya buat GM, tekan OK. So kita cari ni window ni, Google Meet. Boleh ni Google Meet kita kan, tu window nice title, tekan OK. Okay, dah siap. Sama juga kalau mana scene yang kita nak guna tu, kita buka mata je lah. PDF tutup. So kita buka GM. Ni window source daripada browser daripada browser. So ni saya ambil contoh daripada ni lah. Saya ambil contoh daripada Google Meet. Boleh? Nak ambil kat YouTube pun boleh, tak ada masalah. Okay, nak ambil kat YouTube pun tak ada masalah. Okay, kalau lagi sekali tadi kita add source, window capture masuk dalam Google Meet Google Meet. Contohlah kita ambil Google Meet aja Kalau nak pakai YouTube pun boleh, tak ada masalah. Janji Google Meet tu dah buka kan. So Google Meet tu window tu pilih kita punya tu lah, browser lah. Cari Meet. So dia akan keluar lah automatic window title must match. Lepas tu tekan OK saja. So dia akan detect. Okay. Biasa yang tak pakai tutup mata je lah. Okay, ni saya pakai satu scene kalau nanti kalau nak perbagaikan nanti macam saya tu lah. Saya akan bagaikan ikut by scene lah. Okay, siap. Kita tunjuk satu cara je dulu, satu scene dulu. Kenapa try PowerPoint tak dapat, PDF dapat? PowerPoint tak dapat? PowerPoint tak minimize. Tak minimize pun reading view kan? Reading view. Jangan tutup PDF tadi. Jangan tutup. Dapat. Tak tutup pun. Tak tutup, pergi pada OBS. Kan, lepas tu yang PowerPoint. PDF dapat tapi PowerPoint tak dapat. PowerPoint ni cari PowerPoint, lepas tu ni automatic add, okay, window capture.
bagi nama PowerPoint. Okey, lepas tu window, pilih PowerPoint the rundown kan? Okey, dia pun dah auto. Okey, capture method automatic. Keluar tak ni? Keluar memang property dia preview tu kan. Lepas tu mesh title, sorry. Yang tengah dapat. Keluar the rundown. Okey, lepas tu window mesh priority tu window title must mesh betul tak? Lepas tu tekan capture cursor dengan client error ni buka. Tik-tik, lepas tu tekan okey. Yang window mesh priority tu yang mana? Window title must mesh. Yes. Yang tu Okey, atas sekali tu Okey, lepas tu okey je kan? Tekan okey je. Tapi tak jadi. Tak jadi, dah keluar. Untuk PowerPoint, PDF jadi je. Ataupun kalau cuba nanti try tengok macam mana PowerPoint tu. Kalau tak boleh juga nanti PowerPoint tu akan kena letakkan dalam bentuk PDF lah. Tu dia optionnya dia. Okey. Tapi sepatutnya boleh. Alright, thank you. Sebenarnya boleh. Nanti apa try itulah nak kena cuba lagi lah. Boleh. Alright, thank you. Betul. Besok pun saya ada. Boleh saya tunjuk. So yang tim yang besok kalau nak tengok boleh saya boleh tunjuk Okey, dah bahagian sekarang ni kita dah window capture tu pakai PowerPoint, PDF, lepas tu kita pakai browser 3. Okey, so saya tutup saya buka PowerPoint. Okey, contoh dah. Okey. So window capture ni ada lagi nak tanya Boleh faham ke setakat ni tentang window capture? 12.30 lah. Okey, saya open dulu pertanyaan kalau nak tanya. Dalam pukul 1 kita rehat. Cuma bila kita live, kita macam PowerPoint dengan tu kita buka PowerPoint lah. Kita gerakkan dekat PowerPoint baru dia tergerakkan dalam kita punya ni kan? Betul. OBS kan? Betul. Okey. Ada pertanyaan lagi? Okey, kalau dah settle pakai yang tentang PowerPoint tu semua, yang window capture tu dah settle, kita nak pergi terus ni lah. Okey. Pukul 1 ni kita rehat, nanti kita sambung pukul 2.30 Okey. So next, kita tekan contohlah saya ni biarkan saya buat pakai PowerPoint tekan tambah. Okey, sekarang ni saya nak letak teks. Okey, nak letak teks. Okey, letak teks tambah, pilih teks. Okey. Tambah, tekan teks. Okey, sekarang ni saya nak letakkan nama. Okey, saya nak letakkan nama kat bawah cam. Nama. So buat nama lah. Tulis situ nama. Apa-apa pun make source visible Nama, make source visible. Tekan okey. Okey, bila nama dia akan keluar macam ni dia punya properties. So letak nama tuan-tuan dan puan. Nama saya Azhar kan. Okey, caps lock Azhar Abdul Hamid. Okey, saya buat caps lock Okey, macam PowerPoint, macam Word juga boleh tukar pilih tulisan. Okey, select font. Ni select font. Pilihlah font apa yang nak. Okey. Okey, sebabkan kita punya tulisan ni tuan-tuan warna putih kan. Sebab kita punya background warna putih tak boleh. So kita kena tukar color. Select color ni tukar warna hitam. Contohlah tekan hitam. Okey, tekan hitam. Sebab layer. Mungkin kot sebab layer kot. Okey. Okey, so warna hitam. Lepas tu tekan OK. So bila tekan OK dia akan keluar macam ni. Okey, sekali lagi saya tunjukkan balik. Okey, tulis nama sini. Okey, font ikutlah tuan-tuan puan nak pakai font apa, size apa, font style apa, ikutlah. Lepas tu tulis nama. Lepas tu saya enablekan anti-aliasing ni, saya onkan. Lepas tu select color. Pilihlah color apa yang tuan-tuan nak. Macam saya guna warna hitam. Saya tekan warna hitam, tekan OK. Lepas tu background color tu tak payah buat dulu. Nanti saya tunjuk kenapa Okey, lepas tu tekan OK je. Tekan OK, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar besar. So kecilkan dia, tarik lah. Tarik. Okey, tarik. Siapa yang esok
yang satu shift dengan saya tu kalau nak tanya personal boleh lah. Besok saya ada. Yang mana yang tertinggal kan. Kita boleh touch up besok lah. Okay. Okay, letakkan nama kat bahagian bawah tu. Kalau boleh tekan nombor 1 Maiden Tan okey. Kali ni okey, Jun. Lydia okey, good. Okey, Kak Abai okey Cun. Okey. So akak boleh dengar kan Sah? Boleh dengar lah. Dah okey dah suara. Oh dengar okey. Tak dah ni. Dah tak kongsi. Okey. Boleh teks tu boleh Okey, so teks tu kalau nak ubah sikit, kalau contoh nak ubah tulisan kan. So tekan je lah kat teks tu. Tekan tukar lah tulisan. Nak tulis apa? Pilih je. Okay, next. Okay, so next saya nak buat, okay, nampak kan kat iklan kat TV ada scroll text. Scroll text kiri kanan kan. So sekarang ni sama juga function dia, saya nak buat scroll text. So tekan tambah, tekan text. Okay, sama juga function dia, tekan tambah, tekan scroll text. Okay, nama dia scroll text, SCROLLTEXT, scroll text nama dia. Okay, scroll text, tekan OK. Okay, contohlah nak buat iklan apa, hubungi saya lah. Saya buat macam ni hubungi saya untuk keterangan lanjut. Ataupun mungkin nak buat pengumuman ke apa kan, tak kisahlah. Okay. So sama juga enable anti-aliasing tu on kan. Okey, lepas tu color, okey sebabkan kita punya background tu warna putih, so tukarlah color tu warna hitam. Tekan. Okey. Sekarang ni saya nak special sikit. Saya nak letak background color, Saya nak letak background color pada kita punya teks. So kalau kita nak letakkan background color pada kita punya teks, so kita tukarlah, contohlah saya nak buat warna merah. Contoh saya nak buat warna merah. Okey, bila saya tekan warna merah, tekan OK. So sekarang ni color merah tu tak keluar tau. Color merah tak keluar. Sebab apa? Sebab kita punya background opacity tu kosong. Background opacity ni kosong. So kalau nak color merah tu keluar, tarik je. Background opacity color tu on kan dulu. Lepas tu background opacity tu kosong. So kalau nak naikkan jadi 100%, baru keluar color. Lepas tu tekan OK. Sama juga, kita tarik dulu kan. Tarik dulu, tarik kan, tarik. Letaklah sini kat bawah. So nanti iklan tu akan keluar kat bawah ni. Okay. So kalau jadi yang bawah tu tekan nombor 1 kita belum buat efek lagi. Kita belum buat efek lagi pada teks tu. Okay, Maiden okay, settle. Okay, baru seorang. Okay, Kak Farah okay, Cun. Kak Era okay. Kak Bai pun okey. Ya Kak. Kenapa dia punya tulisan tu blur? Enable anti-aliasing. Enable? Ya, ni Ni. Ni on kan? Oh, okey. Try tengok.
tulisan tu memang kena nampak semua ke? Kalau Tak dia kisah. terlebih tak apa ke? Tak apa, tak kisah. Okey, sebab dia nanti dia gerak juga Yang ni, yang tujuan yang kita nak buat scroll text tu tak apa. Nak letak lebih-lebih hujung ni tak apa, tak masalah. Okey. Tapi kalau nak buat tulisan tu statik, itu jangan. Tu mesti kena ada dalam frame. Kalau tak nampak. Okey. So sekarang ni, pergi pada scroll text tu, scroll text. Okey. Tekan filter. Okey, right click, tekan filter. Okey, scroll text, tekan filters. Okey. So kat part ni, sama juga kat efek filter ni tengah tambah. Okey, saya nak pilih scroll. Okey, ada filter namanya scroll. So tekan scroll. Okey, so filter nama scroll, tekan OK je. Okey, OK. Sekarang ni saya nak gerakkan, saya nak buat horizontal maksudnya kita nak buat macam landscape kan. Okey, gerakan landscape. Okey, so tengok. Nampak Nampak ada pergerakan. Nampak ada pergerakan. Okey, ni kalau kiri ke kanan, kalau kanan kiri sini. Semakin tinggi kita tarik semakin laju. Okey, so kena ni lah. Kena set lah. Lepas tu paling penting kat sini kalau nak buat vertical boleh. Contoh dah nak buat iklan atas ke bawah kan. Nak buat atas ke bawah. Yang ni pastikan kosong. Okey, yang ni pastikan kosong. Yang vertical speed ni tu atas bawah. Tapi pastikan teks dia panjang lah. Macam kita buat skrip kan. Atas bawah. Ataupun credit title filem kan. Okay, so yang ni kita buat speed lah. Yang ni kosongkan. Saya tak nak buat speed untuk vertical speed. Saya nak buat ni. Saya buat macam ni lah. Tak kisahlah. Okay, ni boleh aja ni. So tak kisahlah benda tu terkeluar dari frame pun tak apa. Sebab benda ni yang nak masuk. Okay. So pastikan loop ni kena ada. Kalau tak ada loop ni, dia akan berhenti. Dia buat sekali je. Sedangkan kita nak buat ni berkali-kali. Kita nak buat benda ni berkali-kali. So tekan loop. Klik loop ni, tekan close. So dia akan keluar. Okay. Kalau nampak kan, dia rapat tau. Satu ayat kepada satu ayat tu dia rapat. So saya tak nak. So macam mana kita nak jarakkan dia? Okay, nampak bahagian tengah ni. Bahagian tengah ni. Bahagian tengah ni. Lepas titik tu, cuba enter, cuba backspace. So dia akan jarak. Okay. So kalau jadi, tekan nombor 1. Okay, Kak Farah, okay. Okay, kalau nak tukar nak tukar color pun boleh juga tak salah. Okay, contohlah saya nak pakai color warna hitam kan. Saya punya background ni saya tukar warna hitam. Tukar warna hitam. Saya tak lawa merah garang sangat. Kan? Okay, so teks ni saya tukar warna putih, tak ada masalah. Lagi cun sikit kot. Mengikut color tema. Mengikut color tema. Okay, buat layout mesti ikut color tema. So sebab saya belajar buat grafik and kalau nak buat grafik ni jangan buat lebih daripada 4 color lah. Jangan buat lebih daripada 4 color. So at least 3 atau 4 color okey. Lebih tu macam mengarut sikit lah. Kecuali kalau kita buat animation sebagainya. Tapi kalau untuk tujuan visualize macam ni kan, nak tarik pandangan orang, so better kita pakai 3 atau 4 color je. Minimizekan dia. Minimalist. Namanya minimalist. Okey, scroll tag Cik Aziz dah, Puan Farah pun dah. Yang lain ada? Okey, kita tunggu sekejap kawan-kawan kita lain. Scroll text. Okey. Sambil-sambil tu kalau nak tanya boleh, tak ada masalah. Saya tunjuk balik macam mana nak buat scroll text tu. Okey, text tu dah buat ke? Kalau dah buat, tekan scroll text tu. Tekan scroll text tu, filter je. Right click filter. Ni. Okey, dah. Okey, tambah, pilih scroll. Lepas tu tarik je horizontal speed ni. Lepas tu tekan, pastikan loop. Tengok speed-speed lah. Jangan risau, video ni saya rekod. Okey, untuk rekod e-learning lah. Nanti e-learning saya polah balik video ni. Nanti boleh letak dalam website lah. Betul ya Tuan Haji Yang tu kita boleh simpan dalam website kita ni. Okey. Boleh upload dalam YouTube nanti. Kalau apa jabatan lain nak rujuk pun dah ada dah rujukan kan. Ya. Okey.
Okey, ada lagi ya? Kalau dah okey. Sekejap tunggu lain. Okey, cun. Okey, kalau dah pastikan ni ni mesti loop. Okey, kalau tak loop dia tak gerak dia. Dia gerak sekali lepas tu dah hilang. Hilang entah ke mana pergi. Okey, next. Okey, next. Bla 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 bla. Okey. Ni contoh kita nak buat contoh saya nak buat tutorial. Okey, sekarang ni kita boleh tak kita buka satu lagi Sims. Okey. Babak satu dah ada kan? Okey, sekarang kita buat babak yang kedua. Tambah ni saya rasa ni last lah kot. Last, lepas tu kita rehat. Nanti kita sambung pukul 2.30 boleh Mungkin ada kawan-kawan nak masak ke apa kan. Okey. So pukul 2.30 kita sambung balik. Okey. So ni buat babak 2. Okey, add scene bukan source Tambah sini. Okey. So tambah sini, tambah babak 2. Babak 2. Okey, babak 2 tekan okey lah. Okey. Kalau dalam kes ni kan, babak 2 ni kosong tau kan. Kan? Takkan kita nak buat baru, betul tak? Okey, takkan kita nak buat baru, tak payah. Okey, pergi balik babak 1. Okey, sekarang ni saya nak copy hanyalah yang pertama kamera, logo dengan kamera, logo dengan nama. 3 benda je lah. Boleh tak? Yang ni logo, webcam kita dengan nama je. Okay, so cara dia, pilih dulu webcam, tekan control jangan lepas, pilih logo, lepas tu pilih nama. Okay, dah. Pastikan dah highlight Pastikan dah highlight. Pakai control je, control jangan lepas. Okay, kalau dah ni, lepaskan tangan. So biarkan macam ni, right click je. Okay, right click, copy. Nampak copy. So tekan copy, pergi babak 2, right click, paste. Dah siap. Okay. Cuma sekarang ni background kita hitam kan. So kita tambahlah background baru. Image. Saya nak tuan-tuan cari background image 2. So namakan dia background image 2 lah. Background image 2. Lepas tu tekan OK. Okay, cari sama juga dalam source tu. Kita pilih yang ni lah. Kita pilih yang ni, yang nombor 1 ni. Nombor 1. So kenapa tak nampak cam? Sebab cam kita kat bawah. So background tak bawah. So naikkan lah. So naikkan. Ni ikutlah macam mana nak letak kan. Letak macam ni ke kan? Tak macam ni ke ni terpulang. Kenapa tak boleh paste Zahar? Boleh paste. Right click je, right click paste. Sekali lagi right click dekat babak. Right click dekat babak ni 1, babak 2. Tak ni copy kan. Copy je. Pergi babak 2. Lepas tu paste je. Tu je paste. Tengok dia keluar apa? Dia keluar paste reference ke paste duplicate kan? Boleh mana-mana tak kisah. Tak boleh, dia bukan Photoshop, bukan macam Word. Shortcut dia bukan macam Word. Okay, ni copy lah, right click, copy. Senang je, copy. Boleh shortcut, betul. Sorry Kak Ira, boleh. Sorry, boleh. Okay, copy. Dia buat kat sini lah. Control tambah C, boleh? Copy, lepas tu pergi babak 2, paste je. Dah siap. Okay, ni. Okay. Azhar. Macam mana nak buat background tu ke belakangnya? Webcam dengan nama ke depan dia jadi. Akak tarik je. Ni background image ni. Akak tarik bawah. Tarik ke bawah. Dia konsep layer kan. Okay, kalau jadi macam saya ni tekan 1 Okay. Ataupun saya nak letak bawah ni saya letak sini Okay, saya nak buat tutorial. Ni kalau syarat-syarat banyak nak buat tutorial pasal apps yang kita gunakan macam basic ke apa benda kan. Boleh guna macam ni. Cuma camp ni tulisan ni kita tengah tukar lah warna putih.
So ni tukar warna putih. Ni benda kalau pakai yang screen recording yang tu berbayar kan. Ni saya ajar macam mana guna pakai OBS. Macam ni lah saya susun ni So nanti kita akan buat screen recording lah. Kita buat screen recording kat tengah ni. Contoh. Ni ikut layout okey, satu okey. Okey, next. Kalau settle ni saya nak buat window. Okey, sekarang ni saya nak display capture. Okey. Okey, next. Display capture ni maksudnya macam share screen. Maksudnya share entire screen. Okey, share entire screen. Maksudnya saya akan capture apa yang ada dalam kita punya desktop. Contoh kita nak ajar apps. Okey, kita nak record kita punya tutorial apps tu. Okey. So macam mana kita nak buat? Tak boleh pakai window. Kita kena pakai display capture. So pilih display capture. Tadi window capture kan, sekarang display capture sebab kita nak capture apa yang ada pada kita punya desktop ataupun laptop. Okay, so tekan display capture. So this one namakan ni biar aja display capture, tekan OK. Tekan OK saja. So this one kalau saya ada dua screen, so dua screen lah. Kalau satu screen lah, nampak? This one adalah satu screen. Okay, capture cursor. So tekan OK. Sekali lagi display ni sebab saya ada dua. Kalau tuan ada satu kan. Okay, kalau ada dua lah. So mana capture, mana display capture, monitor yang kita nak capture. Okay, ni saya nak ni lah. So this one capture method automatic, display capture kita capture yang ni lah. Okay, tekan OK. So this one nampak tak? Okay, yang ni letakkan bahagian bawah. Bawah. Ni bahagian atas, sorry. Ni bahagian atas, cuma kita kena kecilkan sikit. Sebab kita tutup. Okay. It depend lah ikut kreativiti masing-masing lah. Okay, ada orang nak buat full screen pun boleh juga. Ni. So kita boleh ajar lah. Okay, tuan-tuan puan, firstly kita tekan start. Nampak? Ataupun okay, next step tekan tambah. So nampak lah. Ni lah kita nak buat tutorial. So kita boleh gunakan tutorials. Gunakan display capture kalau kita ada device. Kalau jadi tekan nombor 2 Okay. So lepas ni kalau kita nak buat tutorial berkaitan tentang apps kita. Contohnya Visual Basic ke NetBeans ke apa benda sajalah apps yang kita gunakan, Android Studio ke, kita boleh gunakan ni teknik ni. So macam mana kita nak guna? Kita guna display capture, jangan pakai window capture. Screen rosak, patutlah tak jadi PowerPoint dengan display. Screen rosak pula. Okay, Kak Ira. Screen ada hitam kan, dia jadi tak boleh nak display. Tak apa. Hitam. Okay, so Sanjay dah, Kak Ira dah. So lepas ni kalau nak ajar student kita kan, lepas ni record bagi video kat budak ni kan. So ataupun masa kita mengajar tu kita dah boleh buat record pun boleh juga, tak ada masalah. Macam sekarang ni saya record ni, saya record. So lepas ni boleh buat rujukan lah. Okay, boleh rujukan. Okay, ada pertanyaan? Saya rasa ni bab yang terakhir lah. Yang terakhir nanti kita sambung pukul 2.30. Okay, saya open pertanyaan. Ada pertanyaan? Open. Okay, so far boleh faham takat ni berkaitan tentang kita boleh belajar. Okay, terbaik bro. Okay, kita boleh belajar tentang scene dengan source. Dengan 3 lah, 4 benda. 4 benda. Okay, sekarang ni last. Okay, tekan studio mode. Okay, ada 2 kan. Cuba buat macam ni. Studio mode. Okay, yang ni babak 1, ni babak 2. So dah nampak perbezaan ini lah. Okay, dah jadi 2 scene. Baru 2 scene. Petang nanti saya tanya soalan. Boleh. Okay, siapa yang jadi macam saya ni? Boleh komen. Kenapa tadi? Tekan studio mode. Tekan studio mode. Studio mode. Okay, lepas tu pilih lah babak kedua kita. Lepas tu tekan kat tengah ni, transition. Kalau jadi tekan nombor 2. Okay, good. Mr. Sanjay. Lagi sekali macam mana 2 screen tu? Okay. Studio mode. Studio mode tu Haji. Kat bagian bawah ni. Kat bagian control ni ada studio mode.
Control. Okey. Kan? Dua. So dua ni dia akan baca satu skrin dulu. Okey, kalau nak bagi ni kita letakkan nombor 1 lah kan. Nombor 1. So dia akan dapat ni nombor 1, ni nombor 2, ni babak 2, ni babak 1. So tekan je transition. Alright. Jadi. So scene yang sebelum tu dia akan pergi ke belakang balik. Dia akan pergi ke preview. Okey, Mr. Sanjay, dapat nombor 2 yang lain? Yang lain dapat tak? Cik Aziz okey, Cun. Medium media okey. Bos jadi bos? Jadi. Okey. Medan Tan okey, jadi Kak Bai, Kak Zaza okey. Kak Fatia. Yang second belum berapa nak jadi. Dah tengah hari kot lapar. Ya. Samalah. Okey, so saya rasa saya stop sampai sini. Yang lagi kita sambung lainan sikit lagi. Lepas ni petang ni kita boleh buat live lah. Kita boleh buat live kat dalam Google Meet loh. So saya boleh nampak nanti masing-masing jadi ke tak jadi. Azhar, akak stuck pada scene kedua tadi Azhar. Sebab akak punya background ni hitam tau. Sebab tu background untuk babak kedua yang kita copy paste tadi, background dia hitam. Background hitam? Sebab akak kena nanti. Boleh tak apa. Nanti minta tolong Kak Aisyah ke tengokkan jap. Yelah nanti. Sebab tu terus stop tadi. Tak apa. Okey, tapi dia punya konsep faham Faham, konsep dia faham. Okey. Tak apa. Yang macam ni kan, saya kalau nak buat live macam saya ni mungkin first time buat kan, dia macam kekok tau. Dia macam kekok. Tapi kita mulakan dulu dengan buat recording dulu. Buat recording dulu. Bila kita dah buat recording, dah biasa dengan tool-tool yang ada dalam OBS. So lepas ni kalau kita nak buat live, okey, tak ada masalah. Lepas ni kita dah tak penat sikit lah sebab kita dah ada video kan. So video tu kita boleh share pada pelajar kita. Tu tujuan yang saya dimaklumkan oleh tim e-learning lah. Kita sediakan bahan video dulu. Okey, Cik Aziz, saya pulangkan pada Cik Aziz. Cik Aziz ada? Okey. Hello, dengar? Dengar. Boleh dengar Okey, terima kasih kepada Encik Azhar untuk sesi pagi sehingga tengah hari. So, nanti kita akan jumpa balik 2.30 kan? 2.30 lah. Okey, Bagilah sebab nak masak kan. Itulah. Okey, so kalau tak ada soalan, kita jumpa balik nantilah 2.30. Okey, terima kasih. Sama. Okey, link yang sama Okey. Okey, thank you. Kalau nak left pun boleh juga, tak masalah. Okey, nanti kita sambung pukul 2.30 nanti. Okey. Okey, thank you Azhar. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you Sifu. Thank you. Okay. Thank you. Okay, nak left boleh left. Kalau nak stay lah kan. Saya biarkan je. Okay, kita jumpa nanti.